Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik Cikgu Siti. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.3 pengurusan keuangan, iaitu yang pertama, merancang bajet harian, mingguan dan bulanan bagi mencapai matlamat keuangan jangka pendek. Yang kedua, merekodkan simpanan dan perbelanjaan bagi mencapai matlamat keuangan. Dan yang ketiga, menjelaskan keperluan menyimpan rekod simpanan dan perbelanjaan. Okey, kita lihat contoh, iaitu situasi yang pertama di mana murid ini Zali Zali ingin membeli set catur yang berharga RM135. Jadi apakah yang Ibu Zali cakap? Zali, kamu perlu berjimat, simpan lebih dan kurangkan belanja. Jadi Zali berazam ingin membeli set catur ini. Jadi bagaimana caranya? Bagi mencapai hasrat Zali untuk membeli set catur yang berharga RM135 ini, Zali perlu bijak menguruskan wangnya. Okey, jadi apakah yang Zali perlu buat? Yang pertama, Zali akan membina bajet harian, kemudian membina bajet mingguan dan juga membina jadual simpanan bulanan. Okey, ini contoh bajet harian. Bajet harian maksudnya bajet setiap harilah. Okey, yang ini contoh bajet harian daripada Isnin sampai Jumaat pada bulan Julai, iaitu dalam minggu yang pertama. Okey, di sini cikgu akan terangkan. Contoh, pada hari Isnin, Zali terima wang saku sebanyak RM4. Kemudian ibunya beri lagi RM2. Jadi pada hari Isnin, Zali telah ada sebanyak RM6. Telah ada RM6 wang dia. Kemudian Zali belanja. Dia beli nasi lemak RM1.20, dia beli buku tulis RM1. Jadi Zali telah belanja RM1.20 tambah RM1, jadi jumlah RM2.20. Zali telah belanja sebanyak RM2.20. Okey, di sini Zali belanja RM2.20 ya. Okey, seterusnya berapa yang Zali dapat simpan? Okey, bagaimana kita nak cari berapa yang Zali dapat simpan, iaitu RM3.80 ini? Okey, wang yang Zali dapat RM6. Okey, kita tolakkan dengan wang yang Zali belanja tadi, iaitu RM2.20. Jadi kita akan tolakkan sifar turut sifar habis. Ini 10, ini 5. Jadi di sini kita dapat RM3.80. Jadi bagaimana cara kita nak cari wang yang berjaya disimpan dalam hari Isnin itu? Ialah wang yang diterima ditolakkan dengan berapa yang dibelanja. Okey, begitu juga dengan hari Selasa. Zali terima wang saku RM4. Zali belanja RM1.20. Jadi RM4 tolak RM1.20. Wang yang Zaki boleh simpan pada hari Selasa adalah RM2.80. Seterusnya perkara yang sama sampai kepada hari Jumaat. Di akhir mingguan, Zali akan tambahkan semua mengikut kolom ni. Jadi wang yang Zaki dapat pada minggu tersebut adalah sebanyak RM26 tambah semua ni lah. 4 tambah 2 tambah semua ni dapat RM26. Kemudian wang yang Zali belanjakan sepanjang minggu ini, bila ditambah semua ni, dia dapat RM11.90. Jadi berapa yang Zali berjaya simpan pada minggu itu? Jadi wang yang dia dapat ditolakkan dengan wang yang dibelanja, iaitu RM11.90. Dia dapat simpan RM14.10 pada minggu yang pertama ini. Seterusnya, selepas buat bajet harian, Zali buat juga bajet mingguan, iaitu pada bulan Julai. Jadi ini data yang pertama tadi. Pada minggu yang pertama tadi, Zali berjaya menyimpan RM14.10. Wang dia dapat RM26, tolak tadi yang dibelanja. Okey, kemudian minggu kedua pun Zali buat juga bajet yang sama. Okey, yang ini hasilnya lah. Zali dapat simpan RM10 pada minggu kedua. Minggu ketiga RM14.50 berjaya disimpan. Minggu keempat RM12 berjaya disimpan. Kemudian Zali akan tambahkan kesemuanya. Jadi pada akhir bulan Julai, Zali dapat menyimpan sebanyak RM50.60. Dah cukup tak RM50.60 dia nak beli set catur tadi? Belum set catur tadi berharga RM135. Jadi Zali perlu lagi mengumpul. Baru 1 bulan baru dapat simpan RM50.60. Okey, kemudian kita lihat yang ini jadual simpanan bulanan yang Zali dah buat. Pada bulan Julai,
Zali berjaya simpan RM50.60. Seterusnya bulan Ogos RM40.50, September RM41.85, Oktober RM47. Jadi Zali jumlahkan selepas bulan Oktober, iaitu selama 4 bulan Zali mengumpul wang. Zali berjaya mengumpul sebanyak RM179.95. Jadi sekarang Zali telah berjaya mengumpul dan berjaya untuk membeli set catur. Wangnya telah cukup. Okey, lihat ni, Zali dah gembira. Saya sudah berjaya mengumpulkan wang untuk membeli set catur. Tahniah Zali, kata ibunya. Jadi begitulah juga dengan murid-murid, sekiranya kita ada hasrat untuk membeli sesuatu, kita perlu bijak mengurus wang kita untuk kita mencapaikan hasrat kita itu. Okey? Okey, apa kepentingan rekod simpanan dan perbelanjaan? Yang pertama, kita boleh mengelakkan dari berhutang. Contoh kalau tadi Zali nak beli set catur, kalau dia tak buat rekod simpanan dan perbelanjaan tadi, dia nak pergi pinjam dekat orang duit, dia nak berhutang. Jadi tak mau. Jadi kita elakkan berhutang. Yang kedua, kita dapat kawal belanja berlebihan. Sebab kita ada target, kita nak beli barang, jadi kita menyimpan. Yang ketiga, keperluan didahulukan. Okey, ini keperluan kita dahulukanlah. Benda yang tak perlu sebenarnya kita kemudiankan. Kita pentingkan perkara yang perlu dahulu. Okey, yang keempat, kita simpan wang untuk masa depan. Okey, seterusnya cara menyimpan wang ada banyak cara, tapi di sini cikgu bagi tahu 3 saja. Yang pertama, kita boleh simpan wang di bank. Okey, kita boleh beli sijil simpanan premium. Ni pun menyimpan jugalah, dan kita boleh menabung di rumah, ya. Okey, seterusnya ini adalah latihan awak pada minggu ini, iaitu boleh buka buku teks muka surat 121. Okey, apa yang kamu perlu buat adalah yang pertama, kamu perlu salin jadual yang diberi ni. Okey, salin dulu jadual. Kemudian kamu jawab soalan. Okey, cikgu terangkan di sini, Kal ingin membeli bekas alat tulis berharga RM12. Adakah jualan perbelanjaan Kal sama dengan jumlah pendapatannya? Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Awak kena tambahkan dulu. Okey, berapa wang yang dia dapat, jumlahkan, dan berapa yang dibelanjakan. Kemudian perhatikan sama ada perbezaan ataupun tidak, ataupun sama saja wang yang dia dapat dengan wang yang dibelanjakan. Kemudian B, adakah Kal dapat membeli bekas alat tulis itu? Okey, jadi jawablah, dapat beli ataupun tak dapat beli daripada hasil yang awak kira di sini. Yang kedua, nyatakan 2 kepentingan merekod wang simpanan dan perbelanjaan. Okey, tadi kita dah jelaskan ada 4 tadi, awak nyatakan 2 sahaja. Yang ketiga, senaraikan cara untuk menyimpan wang. Tadi cikgu ada bagi 3 cara, kamu boleh tambah ataupun kamu boleh tulis 3 sahaja cara untuk menyimpan wang. Okey, jadi itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Diharap murid-murid jelas dan faham dengan tajuk bijak mengurus wang ini. Jadi, sekian, terima kasih.